masa kira untung apa semua kan. Baik, sebelum saya meneruskan untuk sesi malam ni, boleh saya dapatkan respon tak daripada tuan-puan semua? Boleh saya tahu ramai tak kat sini yang masih belum faham cara untuk kira untung atau rugi akaun sebelum kita terminate, cara kita tengok GCA kita untuk terminate untung atau rugi. Boleh bagi respon tak? Kalau ramai yang faham ataupun semua yang faham, senang kerja saya mana ni. Boleh respon tak di ruangan komen? Boleh saya tahu supaya saya tidak bercakap sendirian. Kurang faham, belum mahir. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, baik. Daripada situ tak apalah. Okey, walaupun seorang pun tak apa lah. Sebab ramai-ramai ni pun walaupun seorang pun tak apa. Kita explain. Kita cuba bagi faham benda tu jangan complicated sangat. Yang penting sekali jangan cuba faham complicated sangat. Kita cuma just nak tahu untung atau rugi tu je. Tak payah nak pening-pening nak apa ni graf apa semua bagai tu, orang kata apa? Tak perlu, memang tak perlu pun. Keperluan kita kalau dah beli nak tengok nak jual tu untung atau rugi, itu sahaja kan. Selebihnya tak perlu sangat untuk kita terlalu nak analisis apa semua benda, terlalu nak, kita bukan analis punya orang. Kita cuma nak tahu apa yang kita beli, untung rugi, dah selesai kan. GCA yang kita buat, kita nak terminate untung, okey, boleh terminate walaupun dalam tempoh yang terdekat kan. Sebab kebarangkalian boleh berlaku, pernah berlaku, walaupun tempoh singkat, GCA boleh buat keuntungan. Okey, baik. Saya akan share skrin saya. Share skrin. Okey, dah nampak. Nampak share screen. Okey, nampak Ya, nampak. Alright. Okey. Kita nak tengok dia. Kalau malam ni calculate profit ni secara asasnya lah calculate profit, tapi kita cuba selitkan sikit benda teknikal. Teknikal ni pun bukan benda yang complicated sangat untuk faham, cuma dia memang teknikal lah sikit. Dia macam boleh menyebabkan orang kalau dia tersalah faham sikit, dia jadi keliru benda tu. Macam tu. So kita selitkan sikit lah malah untuk sesi malam ni. Kita cuba tengok dari segi teknikal dia apa semua. Sebab kadang-kadang orang keliru benda tu kan. Okey. Nampak Okey, Nampak. Sebelum tu kita cerita dulu. Untuk apa? Emas tu sendiri dia ada spread dia, kita panggil. Spread ini adalah dengan arti kata lain perbezaan harga jual dan juga beli. Okey? Spread. GCA kalau kita ada spread, ambil harga semasa, nak tahu harga yang kita beli, GCA ambil harga semasa. Harga semasa ni dengan bahasa lain LME. LME ataupun London Metal Exchange ataupun spot price ataupun harga lantai, macam-macam istilah dan juga macam-macam bahasa digunakan. Cuma kita kena faham benda tu, makna harga tu sebelum keuntungan lagi. Sebelum keuntungan yang dikenakan sebelum markup yang dikenakan kepada kita. Itu harga semasa kita panggil. Tambah dengan 7%, GSA 7%. Jadi itulah harga belian kita. Okey, sebelum saya terlupa. Kalau boleh sama-sama kita yang mana belum faham apa semua nanti ni,
kalau boleh ada pen, ada kertas. Sebabnya untuk kira-kira ni biar kita buat, kita praktiskan sama-sama, kita praktikkan supaya benda tu kita untuk next tu kita akan ingat. Dan juga ialah benda yang bila kita praktis ni selalu praktis, bila kita tengok dah sistem apa semua, jadi benda tu secara tak langsung kita melekat lah. Okey. Baik, untuk GSA sedia maklum, sebagaimana sedia maklum 7% spread kita dikenakan. Jadi harga belian untuk dapatkan harga belian kita kena ambil harga semasa tambah dengan 7%. Okey. Untuk GSA bukan GSA, GAE harga belian GSA ni dia tersalah ni. Patutnya harga belian GSA di belakang belian tu ada GSA. GAE pula untuk 10 kali ada 2 produk GAE kan. Sebagaimana kita tahu GAE ada 2, 10 kali dan juga 5 kali. Untuk 10 kali 3%, untuk 5 kali 4%. Okey. Jadi untuk tahu harga dia LME tadi ataupun harga semasa tadi kena tambah dengan 3% untuk kita dapatkan harga belian LME untuk 10 kali tadi kalau 3%. Dan juga untuk 5 kali GE kali 5 kena tambah dengan 4%. Daripada harga semasa tambah dengan 4%, so kita dapat jumlah dia. Baik. Setakat ni jelas ke untuk spread ni? Kalau yang masih belum faham ke perlu buat analogi ke apa semua. Sebab dia lebih kurang macam markup, markdown lah macam tu lah. Lebih kurang spread ni kita panggil. Cuma istilah dia spread tu kita sebut dalam untuk goal ni. Okey. Untuk belian GAE ni dia memang dah tertakluk berdasarkan pada unit. Dia jual by unit. Harga dia by unit. Untuk satu unit GAE 250. Yang ini juga kena hafal, memang kena, dia memang fakta dia begitulah. Untuk 10 unit, untuk 10 kali JE satu unit dia 250. Untuk kali 5 satu unit 25 USD. Ini harga dalam USD 250 tu USD untuk satu unit. Cuma setiap orang bayar tu mungkin berbeza-beza ataupun kita sendiri pun kadang-kadang kita beli hari ni harga lain, besok harga lain. Seminggu lepas harga lain sebab bergantung kepada sebab kita bayar tu dengan dengan Malaysia ringgit, jadi harga dia 250 USD bergantung kepada tukaran mata wang asing. Okey, ada apa-apa soalan ke? Saya tak baca komen ni, nanti Najmi kalau tu perlu nanti boleh juga mencelah kan. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau jelas kat situ, kita next slide. Okay, bagaimana cara kita lihat keuntungan GSA? Okey. Keuntungan GSA ni kita tengok dari segi average cost dia. Average cost kalau buka sistem, okey, kalau ada ni sekarang ni kalau nak buka sistem pun kita boleh tengok buka sistem average cost kita tu mesti lebih rendah daripada harga lantai, daripada LME price, daripada spot price yang kita panggil tadi. Kalau lebih rendah ke situ, maknanya kita dah untung daripada ni, lebih rendah daripada harga spot price tadi tu. Okey. Dia average cost ni dikira bergantung kepada berapa banyak yang kita buat. Okey. Berapa banyak, berapa kali, berapa kerat yang kita buat. Contoh, sebagai contoh, kita beli harga tu berbeza-beza dalam 10 kali transaksi. 10 kali transaksi kita buat. Jadi harga berbeza-beza, ya total semua harga kita tu untuk nak kira lah. Ini sebenarnya sistem dah kira siap-siap. Cuma ini yang formula pun, semua sekadar nak bagi tahu. Dari segi teknikalnya begitu kan. Untuk average cost ni, nak kira dia, total semua jumlah harga yang kita beli tu bahagi dengan berapa kali transaksi kita, so kita dapatlah average cost. So bila takut orang tanya, klien tanya ke kan, itu average cost yang kita dapat. Jadi dia mesti lebih rendah daripada harga semasa. So maknanya GSA kita ada keuntungan. Itu saja. Simple.
kalau GSA? Ada soalan untuk GSA sebelum kita terus ke lain? Tak faham, apa yang tak faham ni? Tak faham langsung lagi. Oh, ni yang tadi kot. Soalan tadi ni. Okey. Okey. Um, baik. Ini untuk kita lihat keuntungan GCA. Okey. Keuntungan GCA. Jelas ke? Dengar ke suara saya ni? Macam saya cakap seorang-seorang je ni. Jelas, jelas, jelas. Okey. Ah. Risau juga. InsyaAllah semua tengah fokus tu. Bunyi. Cik Alif. Risau juga ni. Jelas, jelas. Jelas Okey, Ah. alright. Nanti saya nak cuba buka sistem, nak tengok cara lihat keuntungan GCA. Okey. Kalau yang ni kalau kata nak tulis dulu ke sementara pun boleh kan. Dia ada kira-kira sikit lah untuk lihat GCA kita ni. Yang dalam GCA ni dia ada technical sikit. Nanti kita cerita. Kita buka sistem, kita cerita. Okey. Dia punya formula, dia nak tengok net gain bahagi dengan down payment value. Nilai dia mesti lebih daripada 0.07. Sebab apa lebih daripada 0.07? Sebab 0.07 tu kalau kali dengan 100 kita 7%. 7% tu makna kita spread yang dikenakan kepada kita pada setiap kali pembelian lah. Untuk GSA tadi. Sebelum kita buat GCA, kita kena beli GSA dulu. Betul kan? Okay. So, apabila melebihi 0.07 tadi, mana kata akaun tu dah untung. Sebab dia dah melepasi spread tadi. Okay. Untuk tu tadi kita tengok dalam sistem. Kita buka sistem sekejap. Sekejap kita nak buka sistem, kita tengok sekejap. Okey. Okey, dah nampak ke belum? Dah nampak tak dalam ni? Nampak. Okey. InsyaAllah. Yang ni kita tengok ni sekejap dengan sistem. Baik, kita tengok tadi dia cakap tadi apa dia tadi? Net gain bahagi dengan down payment value. Nilai dia mesti lebih 0.07 kan. Okey. Untuk yang GCA tu semua dah tahu kan, nak tengok kat mana kan? Dalam holding inventory kita ni GCA tu kumpul kat sini. Okey. Untuk GCA semua transaksi kita buat kita kumpul di holding inventory ataupun ada orang panggil HI lah macam-macam kan. Itu istilah dia. Yang penting kita tahu benda tu ada kat mana. Okey, settle. So bila klik dekat view ni, dah belajar sistem kan untuk tengok. Malam ni sepatutnya tak cerita pasal sistem ni, cerita pasal kira-kira je. Baik. Okey. Dekat sini dia ada bagi tahulah. Okey, kita tengok nilai
nombor 3 ni. Okey, yang ini saya buat, saya tahu Yang ini saya buat, saya tahu ni sebab saya tanda saya ingat. Saya buat menggunakan daripada FPX. Maknanya saya beli QM sell, saya terus convert. Faham tak yang tu istilah tu? Kadang-kadang yang ni pun orang tak faham kat ni. Saya dalam satu transaksi, saya beli GSA, saya terus convert melalui bank. Okey, duit tu ada dalam bank, saya terus convert. Itu yang kata teknikal tu. Teknikal tu dia kadang-kadang benda-benda macam ni, teknikal sikit-sikit pun ada yang keliru, ada yang pening. Ada dua kaedah kan untuk kita buat GCA. Sebelum saya teruskan, saya bagi tahu ada dua kaedah untuk kita buat GCA. Pertama, kaedah kita dalam single transaction, dalam satu transaksi saja kita beli dan kita terus convert. Okey, terus convert. Dan satu lagi kita beli kumpul sikit-sikit kan, baru kita convert. Kita panggil yang tu request GC. Okey? Request GC. Ataupun melalui kita macam dulu melalui daripada float account, daripada termination ke apa ke, kita masuk GSA, lepas tu baru kita kita masuk GSA, lepas tu baru kita convert. Okey? Daripada situ dia apa kita panggil, dia punya kaedah tu lain sikit lah. Lain sikit. Cuma benda yang sama, GCA juga, tetapi kaedah tu berlainan. Yang tadi saya terus beli dan terus convertkan dia. Dalam satu transaksi, dalam sekali transaksi saya beli saya terus convert. Okey. Yang ini saya beli dan saya terus convert melalui bank, saya bayar melalui bank. Okey, kita tengok apa benda. Okey, total dia dalam 6 gram. Ni masa bulan 9 tahun lepas saya buat. 6 something gram. Okey. Kalau ada pen, ada kertas, okey, kita buat kira-kira sikit daripada jumlah ni. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu apa benda yang kat sini apa semua ni kan. Okey, current value ni maksud dia harga nilai semasa lah. Nilai semasa pegangan emas saya ni. Okey. Dan juga convert. Convert ni yang saya dapat. Yang saya dapat daripada 91%. Daripada 91% nilai emas tu. Maknanya daripada mana? Daripada sini lah. Ini 37359 ini 91% daripada sini saya akan dapat nilai yang convert. Okey. Okey. So, down payment value ni apa pula? Down payment value ni adalah nilai emas yang saya beli. Tapi bukan modal. Kena faham. Modal lain. Sebab ini nilai emas ni yang saya beli, yang saya bayar sebelum dikira dengan spread. 37359 ni. Okey. Jelas tak? Cuba Najmi tengok komen ada. Saya takut rasa ramai orang keliru ni kalau tak jelas. Cuba tolong baca kat komen, ada tak? Okey, boleh respon sikit ya guys. Cuba boleh respon Kalau sikit. jelas, bagi tahu jelas. Kalau kurang jelas kan, insya-Allah Didik Alim akan terangkan lagi lah. Boleh tulis di ruangan komen ya. Untuk part yang ni jelas tak? Insya-Allah jelas. Ada yang dah respon jelas. Okey. Ulang semula. Ada seorang nama dia Ulang Umi. semula dari mana? Dari awal ke? Daripada yang part ni saja kot. Ya ke? Kalau dari awal. Kalau yang tak faham tu boleh bagi tahu tak? Yang dekat tak mic faham bahagian mana? Cakap bahagian tak apa. Saya rasa better buka mic cakap. Lagi senang. Lagi kita one to one macam tu. Kalau tak nanti kan nak baca ni. Ada yang cakap part yang ni. Ada yang kurang faham. Kurang faham boleh bagi tahulah part yang mana. Boleh bagi tahu. Okey, tak apa, saya ulang balik yang ni balik sekali lagi.
Yang mana kalau dah faham dia akan bertambah faham. Yang mana kurang faham mungkin akan lebih faham sikit. Okey, baik. Saya bagi tahu. Kita kenal pasti dulu kan? Kenal pasti dulu apa term-term yang dalam kita punya GCA dalam holding inventory ni. Kan? Dalam holding inventory yang saya tekan tadi view, dia keluar macam ni. Saya pilih satu dekat link tadi tu. So, dia tunjuk ini tarikh yang saya buat, ini total gram yang saya buat, nilai gramnya tu, total gram yang terkumpul yang saya buat tu pada masa tu, dan juga nilai semasa, current value nilai semasa, dan ini jumlah yang saya dapat 339.97 ini adalah nilai convert yang saya dapat. Okey. Dan juga ini current price ni semasa lah. So down payment value ni, mungkin yang tak faham, yang kurang faham mungkin yang ni kot. Down payment value ni bermaksud nilai yang saya bayar tetapi belum dikira dengan spread lagi. Tapi ini nilai dia, dan daripada nilai ini 91%, okey, maknanya nilai ni emas nilai ini tadi 37359 ni 91% daripada sini saya akan dapat 339 ni. Betul tak? Kita cuba sama-sama kira. 373.59 daripada tu 91%. Okey? Saya akan dapat 339.97, 9669. Okey? Dia genapkan jadi 97. So ini nilai emas ini 91% daripada sini saya akan dapat nilai yang convert dia. So inilah saya dapat daripada masuk dalam akaun kita dalam tempoh sehari, 3 hari, 5 hari, inilah yang saya akan dapat. Tapi untuk kira keuntungan tu bukan berdasarkan daripada sini. Sebab ini bukan modal sebenar. Sebab ini 37359 ini adalah yang kita bayar belum dikira dengan spread. Okey, untuk nak tahu modal sebenar, ada macam-macam kaedah, macam-macam formula ada. Ada kali dengan 1.07 pun boleh, benda sama. Benda akan keluar jawapan yang sama. Okey. Kalau kata kali 1.07 kali 1.07 kita akan dapat modal sebenar 39974. Okey. Kalau 373.59 kali dengan 1.07 itu formula dia lah. Kan? Formula dia kita dapat 399 point berapa tadi kali 1.07. Okey, 399.74. Okey, kalau tapi formula yang saya nak bagi tahu senang je, 373.59 tambah dengan 7%. Itu kita senang cerita dia. Sebab GSA kan kita kena tambah 7% untuk belian GSA. So kita dapat benda yang sama. 373.59 ini tambah dengan 7%, kita akan dapat 399.74. Okey, itulah modal sebenar yang saya bayar. Yang saya bayar untuk saya dapatkan convert saya sebanyak ini 339 ni. 37359 ini nilai yang saya bayar. Nilai yang saya dapat. Selepas ditolak dengan spread. Tapi 39974 tadi tu siap tambah dengan spread, itu adalah nilai sebenar yang saya bayar. Makna modal saya. Okey, ini profit rate. Profit rate ni maksudnya management fee ataupun yuran pengurusan lah untuk sampai ke hari ini dikenakan charge sebanyak tu. Okey. Dan profit rate persen dia 35% setahun. Untuk setahun. Okey. Net cash out maknanya keuntungan dia kata 77.66. Ini pun belum dikira dengan spread lagi. Okey. So dia kata net gain ataupun loss tadi kalau ikutkan formula tadi, net gain ataupun loss 44 ni cost point 04 bahagi dengan
down payment value 373.59 sama dengan 0.11. Kan? Formula tadi, ingat tak formula tadi? Yang saya cakap tadi, net gain ataupun loss ni 44.04 bahagi dengan down payment value yang ni 373.59 ni mesti lebih daripada 0.07 formula dia cakap. So saya dah dapat 0.11 dah. So makna dah untung. Makna kata dah untung akaun ni. Kalau kata tu, kalau rasa nak terminate, boleh pergi kepada list tak dibalik, kita boleh terminate. List tak dibalik ni, yang ketiga ni, ambil action, kita terminate. Macam tu saja. Okey, jelas tak untuk yang itu? Jelas tak untuk yang tu? Saya nak pergi yang kedua ni. Boleh buka mic, cakap. Kalau kata tak jelas, saya cuba ulang balik. Okey, macam mana boleh respon sikit? Berapa untungnya Sebab tuan? tu, Ada yang tanya. Berapa untungnya tuan? Dia tanya. Untungnya, berapa untungnya kena proceed tengok nanti kejap Cuba. Saya sebab GCA ni kita untuk long term, jadi saya pun tak adalah berniat untuk kita nak terminate lah awal-awal. Pada saya benda ni baru sangat kan. Okey, kita cuba kira tadi. 77.8 kos. Kejap. Okey, mana tadi? Ini kita cuba termination. Okey, letak aja sini, kita tengok untung dia berapa. Submit. Belum lagi, ni step 2 ni baru dia kalau submit kira habis ni. Okey, kira kalau confirm ni, mana tu submit. So ini termination value dia. Kan, termination value dia 77.80. Dia bagi balik yang dia pegang, sebab tadi kan kita bayar, kalau ingat tadi kan kita bayar 399 kan, tapi jumlah yang kita dapat cuma berapa tadi, 339 selepas convert 373 down payment value dia kan, nilaian dia kita dapat, tapi kita keluar 399 tapi kita dah dapat 339 ni. So perbezaan antara ni kalau dah melepasi daripada 399 ni, keuntungan lah. Dan dia bagi balik yang dia pegang tu juga, yang dia pegang 9% tu. 37359 ni 91%, kita dapat 39 ni. Perbezaan tu dengan harga semasa dia bagi balik dan dengan keuntungan tu juga. So dia dah tolak siap-siap dengan management fee, dengan profit rate ni. So keuntungan kita banyak tu. Okay. Dan juga kita tengok Alim, ada soalan lah. Dia tanya 91% convert tu datang dari mana tuan? Daripada nilai yang kita dapat nilai yang kita dapat tak selepas kita beli GSA lah kan? Ya, betul. Dia macam ni. Tadi macam mana? Tadi baru masuk tadi Sebab dia 91% ni, kena ingat convert ni sebenarnya 91% daripada nilai emas yang kita ada. Jangan keliru. 85% dengar 85% orang cakap tu daripada cash yang kita bayar. Jangan keliru. Kalau daripada nilai emas 91%. Ini pun teknikal juga ni. Ramai orang keliru ni sebenarnya. Ya, betul. Sebab kita pergi balik tadi. Kita pergi balik yang tadi. Mana yang tadi? Allah. Yang tadi kita pergi balik yang tadi. Okey, yang tadi ni. Ini yang saya dapat 373.59. Nilaian emas ini. Tetapi QM tak jual harga ni. Kalau dia jual harga ni, tak ada untung lah dia.
Tu cerita dia. QM markup 7%. So saya bayar $39974 untuk saya dapat 37, saya cuma dapat 373.59. Okey, 37359 inilah nilai emas saya. 7% tadi tu keuntungan company. So untuk tahu untung, dia mesti melepasi 7% tadi, mesti melepasi 39974 tadi. Itu cerita dia. So daripada 37359 ni, 91% kita convert. Dia menjadi 339. Tak percaya, cuba buat. 373.59 kali 91%. Berapa jumlah kita dapat? Cuba buka mic. Cuba buka mic. Ada orang buat tak? Ke saya buat seorang? Cuba buka mic. Cuba ada siapa-siapa boleh tolong jawab. Sama nilai dia. Sama nilai kan? Ya, betul. 339.97. So, itulah dia kata 91% tu. 91% daripada nilai emas. Ni nilai emas kita lah. Tapi bukan modal yang kita keluarkan banyak ni. Kita keluarkan lebih lagi. Nak tahu daripada berapa modal dia, saya cakap tadi, formula yang senang, tambah 7% daripada sini ya, daripada down payment value. Ataupun ada setengah formula kali dengan 1.07 pun boleh. Nilai yang sama juga kita dapat. 399.74. Benda yang sama. Mana satu nak pakai terpulang. Kalau saya senang tambah daripada sini. Tambah 7%. 373.59 tambah 7%. Itulah jumlah sebenar yang kita bayar sekali dengan spread kita bayar tadi tu. So untuk kira untung tu mesti melepasi spread tu baru kira untung. Betul tak? Sebab kalau kita keluar RM1,000 kan. Ini contoh daripada ringgit pula. Sebab takut orang keliru kan. Kita keluar beli RM1,000. Kita buat convert dindong kita dapat 800.5. Kan? Sebenarnya emas kita bukan harga RM1,000. Kena faham. Emas kita tu dah kurang harga dia. Sebab RM1,000 kita bayar tu sekali dengan spread. Sekali dengan spread, kita kena ingat. So dah kurang dah, tak sampai RM1,000 dah. So untuk kita kira untung mesti melepasi RM1,000 lah, sebab kita keluarkan RM1,000. Tu contoh kan. Jadi gitu. Jadi kita dapat 1,000 dapat 850 tu, orang kira 80% tu adalah daripada nilai cash. Tetapi convert sebenar adalah 91% daripada nilai emas kita. Daripada 37359 ini, 91% kita dapat ni. Okey, 9% lagi dia simpan di holding inventory. So dia akan release sekali nanti bila dah untuk kita nak terminate. Jelas tak di situ? Sebab kita nak tunjuk yang kedua pula ni. Kalau jelas itu kita beralih yang kedua nah. Lepas tu ada satu soalan lagi, soalan simple je ni. Sebenarnya dia nak tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik Alim, apa kelebihan antara dua kaedah GCA tersebut? Yang mana satu lebih baik antara dua kaedah tu? Okey, sama je mana-mana tu. Cumanya beza kalau kata kita daripada bank. Yelah kita daripada bank kita kena spread 7%. Okey. Kalau walaupun kita beli sikit-sikit ke apa ke tak kisah kan, kita beli sikit-sikit 7%. Kalau macam dulu, ini dulu cerita dulu dulu kita ada payout due itu kita pergi kepada GSA tanpa spread, kita beli GSA lah, pindah pada GSA daripada payout due untuk consultant, untuk dealer ke atas. Kita daripada payout due, daripada commission kita tu kita beli GSA tanpa spread. So di situ kita beli pada harga semasa lah, tanpa spread, tanpa markup daripada QM. Tetapi sekarang ni sistem belum selesai sepenuhnya lagi. Jadi bila letak dalam float account tu, bila pindah kepada GSA, dikenakan spread lah. Belum settle lagi. Sepatutnya
Bila dah settle benda tu nanti dia akan ada dua juga, payout due dan juga float account. Sebab float account pun penting juga sebenarnya. Daripada termination apa semua duduk kat situ, boleh rolling untuk beli balik. Ini untuk orang berada di luar daripada Malaysia. Macam tu. So kalau macam dulu ada kelebihan sikit lah sebab tak dikenakan spread, tapi sekarang ni semua dikenakan spread jugalah walaupun ni kau sebagai consultant. Tapi benda tu sementara, tak ada masalah. Tapi yang penting sekali kita nak selamatkan orang kata duit belanja tadi tu. GCA ni kan kita lebih kurang istilah dia macam tu, nak selamatkan duit belanja. So kita convertkanlah kepada emas, kepada gold. Jadi sekurang-kurangnya benda tu akan datang balik. Mungkin tidak 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun akan datang, benda tu akan datang balik. Sebagai walaupun tidak semua 100% datang, sekurang-kurangnya contoh kita dah belanja dah 10,000, contoh dalam 7 tahun ataupun 5 tahun, sekurang-kurangnya benda tu datang balik dalam 5,000 ke apa ke, sekurang-kurangnya kan, macam tu. Okey, baik, harap menjawab soalan tadi. Okey, yang ini. Okey, ni yang kedua. Ini saya buat ni semata-mata untuk penerangan ni, sebenarnya saya buat ni semata-mata untuk penerangan, nak bagi orang faham. Nak bagi orang, biar teknikal dia begitu. Nak bagi orang faham. Okey. Yang ini ni saya buat daripada saya simpan GSA saya daripada commission apa semua sebelum-sebelum ni lah. So saya request GC yang ini. Saya request GC. Okey, tadi tu yang first tadi calculation kita buat tadi tu, saya buat daripada bank. Saya pergi GSA, saya buat QM cell, saya terus tikkan di ruangan box tu. Saya convert kepada gold kan. Saya terus dalam satu transaksi saya convertkan. Saya beli, saya terus convertkan. Yang tadi punya. Yang sekarang ni pula saya nak pakai duit RM150 ni. Saya dah ada dalam GSA, saya dah ada. Okey, ada nilai emas dalam GSA saya. Saya pun nak pakailah duit RM150 yang saya request. Okey, saya request GC RM150. Jadi bila kita request GC 150, boleh tak ada sesiapa jawab berapa yang kita akan dapat? Boleh tak sesiapa akan jawab, boleh jawab tak? Berapa yang kita akan dapat? Adakah 85% ataupun 91%? Tak ada orang boleh jawab. Tak ada orang berani. 91%. Ada. 91%. 91%. Oh, tak. Dia sebenarnya dia bukan 91% pada situ. Sebab kalau dalam request GC kita minta, dia akan bagi apa jumlah yang kita minta tu. Tu kata pelik sikit tu. Dia akan bagi mengikut apa yang kita minta. Kita minta 150, dia bagi 150. Kalau kita minta 1,000, dia bagilah 1,000. Okey? Tetapi ada tapi pula. Kan, kalau kata amount kita tak mencukupi, dalam grammage kita tak mencukupi untuk nilaian tu, dia tak bagilah. Tapi kalau kata mencukupi, kalau kata kita minta 150, dia akan bagilah 150. Dan down payment value dia, kita tengok di sini down payment value, dia jadi lain. Dia jadi 164. Saya minta tadi 150 je. Down payment value 164.84. So berarti grammage yang dia tarik tu kan lebih daripada nilai yang saya minta. Pening ke? Pening tak agak-agak? Kalau tak pening, saya boleh terus. Sebab apa? Sebab dia untuk securekan RM150 yang saya minta tadi, kena 91 nilai grammage. Inilah 91 daripada 164.84 sen ni,
91 daripada nilai yang ini, saya akan dapat 150. Sebab 9% lagi tu masih lagi sebagai macam cagaran lah. Gitu. Jelas tak? Macam tadi, kan? Macam tadi, saya bayar di sini ni tidak termasuk dengan spread. Kita nak tahu jumlah sebenar saya bayar. Kan? Yang ini tak. Sebab yang ini saya dah ada emas di dalam GSA saya. Saya request saja GC tu. Saya request, saya minta RM150. Kan? Tapi dia buat keluar penilaian gram tu dengan RM164. Sebabnya daripada 164.84 sen ini 91% dia convert. Sebab tu saya kata tadi convert ini nilaian emas dia adalah 91% convert. Kalau 85% orang cakap itu adalah daripada cash. Ya. Tapi kalau daripada nilai emas 91%. Jelas ke tak jelas? Okey ke tak okey? Kita nak teruskan ni. Tak ada apa dah sebenarnya. Dia benda ni dia sebenarnya senang untuk nak kira-kira ni, senang, cuma saya nak bagi benda tu faham sebab dia agak teknikal sikit benda ni. Dia agak berpusing sikit sebab ada orang akan jadi keliru nanti. Sebenarnya senang je macam saya cakap tadi mula-mula tadi. Dia sebenarnya nak kira untung rugi je kita beli contoh kan. Macam sekarang ni. Saya dapat 150. Tetapi yang ditarik daripada simpanan saya 164. So ada beza situ 14.84 kan. 14.84 tapi net gain yang saya dapat 7.32 kan. 7.32. So 7.32 ini pun saya rasa dah untung ni. Betul lah. 14.84 tambah dengan 7.32. Sebab net gain saya daripada sini ni tambah dengan 14.84 perbezaan tadi tu, saya dapat 2216. 2216 betul. Itu satu 22.16. Okey, ni net cash out dia. Sebab daripada sini ni saya dah ada untung. Maksud dianya daripada sebab current value dia dah 172. Sedangkan yang saya ambil adalah 164 aja. Faham tak? Faham tak ni? Jelas tak ni? Sebab current value dia 17268. Sebab yang ini dia lebih straightforward. Cuma dia istilah je yang bagi kita pening tu. Current value dia saya dah 17268 tapi nilai yang dia ambil tu 16484. So yang ini tolak yang ni pun saya dah ada keuntungan lah. Kan saya dah daripada nilai semasa saya ni keuntungan tolak lagi dengan apa nama? Dengan profit rate tadi tu. So dapatlah net gain saya ni. Sebab profit rate ni dia akan tolak selepas kita terminate lah. Net. Perbezaan tu dengan balance tu dia akan pulangkan balik. Ni saya dapat. Net cash out saya akan dapat. Ini ni net gain ni sebab dalam keadaan harga semasa ini saya keuntungan dia 732 ni. Tapi total semua saya akan dapat. Dia release balik 9% tadi tu. Jumlah semua saya dapat. Okey, jelas ke setakat ni? Kalau jelas, kita pergi kepada slide tadi balik. Sekejap Ada yang komen juga, dia cakap ada yang pening, ada yang cakap pusing-pusing lah, pening sikit. Dia macam ni tuan,
Cik Puan semua kan. Dia kena try buat sendiri satu. Betul. Dia kalau dia tak buat kan, selagi tak buat dia jadi, kita takkan tahu apa yang sebenarnya yang tertulis dekat situ. Sebab bila kita dah buat ni kan, kita akan start untuk kira sendiri kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni kan. Jadi kita dapat experience tu, sebenarnya kira ni kan, kalau experience kita lagi banyak belajar daripada situ sebenarnya. Kalau setakat dengan penerangan kan, saya yakin lah kita akan keliru sikit. Jika kita dah buat satu benda, kita dah try GCA and then dah untung kita try terminate and then kita boleh tengok daripada situ. Dan kita boleh ni lah, kita boleh buat perbandingan lah dengan macam mana keuntungan yang lain dan semua kan. Betul tu. Dia memang kena try sebab sekarang ni pun kalau sekadar saya bagi tahu ni lebih kepada nak, kalau kata tak ambil note ke apa semua juga, dia jadi tak boleh juga, dia jadi tak ingat juga. Saya sekadar bagi tahu tu nak bagi supaya benda tu lebih jelas. Terutamanya dekat GCA dia lah. tahu secara detail memang kena buat sendiri. Dan benda ni tak susah pun, cuma saya bagi tahu tadi tu formula dia gitu. Betul. Formula dia gitu kan. Dia kalau GSA dia straightforward. Kalau GCA ni memang bagi saya memang kena try. Kena try dan dia tak adalah susah mana pun. Macam saya tadi pun saya buat tu memang untuk penerangan. Satu saya buat daripada bank, satu saya buat daripada simpanan GSA saya. So benda tu ada beza. Terus kita nampak benda tu ada beza. Dan saya buat pun tujuan untuk benda macam ni lah, untuk nak share supaya benda tu nampak kan. Memang ada yang saya tunjuk tu nampak, tapi untuk tuan puan lebih nampak kena buat sendiri. Walaupun sikit pun tak apa, buat sendiri kan. Sebenarnya tak susah mana pun, yang penting tahu untung rugi dah. Untung rugi ni memang dalam buku kita TGC ni pun ada formula ni kan, dalam grup-grup pun ada share pasal nak kira keuntungan apa semua tu. Cuma bila buat tu kita punya pemahaman tu lebih sikit bila kita buat kan. Cuma ada satu benda lah saya nak highlight kan. Macam kalau kita buat GCA ni, ada yang certain batch dia jadi dalam USD, ada certain dalam MYR. Jadi betul. mungkin ada kekeliruan juga dekat situ kan. Padahal cara kira dia sama je. Sama je, betul. Conversion je. Betul. Okay, ada yang cakap dah buat tuan GCA dalam 20 tambah GCA, tapi agak sukar nak betul-betul mahir. Lepas tu kejap MYR, kejap USD. Itulah tuan. Kebanyakan kita ni pun banyak yang ada problem yang sama lah. Jadi memanglah, tapi pada saya untuk kalau MYR ke USD ke S kita tahu jumlah yang kita bayar tu, dia punya formula tu tetap yang sama tu juga kita pakai pun tak ada apa. So as long as kita bayar dalam, sebab kita pun bayar dalam keadaan ringgit juga kan. So kita tahu contoh bayar 1,000. So bila dah terminate apa semua tu kan, kita dapat 800.5 apa semua tu, so balance lagi contoh kita nak melebihi daripada 100.5 tadi yang kata dia hold tadi tu. So contohlah kita dapat lagi 300 contoh ekstra kan. So dah untung lah, gitulah sebab kita dah dapat 85% tadi tu. 850 cash tadi tu. Daripada 1,000 cash yang kita bayar tu, contoh macam tu, ataupun kita dapat lagi RM100 ekstra ke daripada situ kan. Gitulah. Dapat 1,100 balik tapi kena tolak balik dengan yang dia bagi 85% tu pada cash tu. Itu je. Ini yang saya bagi tahu itu. Cara kira GCA 5% ataupun 100%. 900% tadilah yang saya kata tadi, 900% tu sebenarnya daripada nilai gram emas kita. Dan 8% tu adalah daripada ada soalan sikit. Okey. Dalam list terminate tu ada buat direct GSA convert GC. Ada yang request GC. Maksudnya dua-dua ada lah. Kita boleh detect ke yang mana yang direct daripada GSA? Dia tanya macam tu. Setakat ni tak ada lah kot. Kita tak boleh detect kan. Cik Didi Alim. Direct daripada GSA mana request GC lah. Dalam holding inventory tu
kita boleh detect tak yang mana daripada JSA, yang mana satu daripada Kalau yang sekarang ni ditulis requested lah kot. Requested by customer baru kan. Oh. Yang sekarang ada dia punya tu, dia bagi tahu yang tu lah. Itu daripada kita punya Bank. GSA. Tak daripada GSA. Oh, dia JSA. Macam tu lah. Sebab Boleh kalau detect. daripada bank tak sure. Sebab saya pun tak buat convert ni. Bukan tak buat pasal apa. Sebab yang lama punya. Semua tadi tu account tadi tu yang lama. Yang baru tadi tu saya request tadi tu. Sebab memang untuk tujuan nak compare ni je. Untuk nak tunjuk kat orang supaya benda tu jelas kan. Supaya benda tu nampak. Sebab sekarang ni kalau ikutkan dia convert, dia nilaian dah jadi ringgit. Kalau dulu yes USD. Tapi tak sure lah saya. Tapi kalau ikutkan yang terbaru, saya yang tu bukan terbaru jugalah saya buat tu dalam ringgit lah, dalam Malaysia ringgit. Tak ada lagi kalau macam dulu dalam USD. Kalau macam bercampur tu maknanya pernah buat yang lama dulu lah kot. Ya, betul. Ada yang lama tu mesti currency lain lah. Alright. Okay, boleh teruskan. Okay, alright. So, and tadi macam saya dah bagi tahu tadi, untuk dapatkan grammage dia apa semua tadi tu, ini adalah kaedah dia macam tu lah. Kan? Untuk tahu nilai gram dengan jumlah yang dibeli apa semua tu. RM1,000 kita bagi dengan kita punya LME. Kan? Dapatlah gram. Okay? Nilai yang dapat adalah jumlah gram yang dibeli tadi dengan harga RM1,000. Okay? Jumlah gram dapat tadi 3.245 gram kali dengan LME. So itulah harga, jumlah apa ni 934 tadi tu adalah jumlah pegangan emas kita sebenarnya. Balance tadi 934.39 tu apa ni 1000 tolak dengan 934.39 tu adalah keuntungan kepada company. Itulah 7%. Sebab itulah saya kata tadi kalau RM1,000 tu bukan nilai emas kita RM1,000. Nilai emas kita ya, kalau pada ni contoh lah kan. Apa ni LME dia 28795 ni contoh. Contoh pada slide ni dibuat. Okey. So nilaian dia 934 ni 934.39 ni lah nilai emas yang kita pegang. Untuk dapatkan jumlah convert 91% daripada sinilah kita dapat jumlah convert kita. Okey. Jadi siap-siap bagi tahu. So bermakna jumlah ni dapat 850 30 sen. So kalau 85% daripada nilai cash betul. Tapi nilai emas 91% daripada nilai emas yang kita boleh convert. Bukan 85% nilai emas. Kalau daripada nilai cash betul 85%. Itu yang saya kata itu benda-benda teknikal sikit tu. Itu saja. Yang sini jelas lah. Saya rasa yang ini jelas lah. InsyaAllah jelas. Untuk tahu nilai gram dengan jumlah wang yang dibeli. Tadi pun kita dah kira-kira juga tadi tu kan. Takut tak sempat nak tengok GAE pula. Gram ringgit bagi dengan nilai spread yang kita akan beli CSA dapat nilai jumlah gram yang dibeli dengan RM. Jumlah gram tadi kali dengan LME price. Nilai emas yang dibeli untuk dapatkan jumlah yang di-convert. Jumlah yang di-convert. Cara lihat keuntungan GAE. Okey, kalau tadi dah selesai, saya pun dah tunjuk dalam sistem tadi pun saya dah tunjuk kan apa ni cara-cara nak kira apa semua tadi tu, apa yang kita dapat apa semua pun senang je benda tu, cuma kita bila kita alami sendiri, buat sendiri, so kita boleh ni, kita boleh lebih faham lah cerita dia. Okey, sebelum kita pergi kepada GAE ni, yang tadi ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa yang kurang pasti? Ada apa-apa yang kurang jelas? Baik, untuk yang cara lihat keuntungan GAE ni, satu unit GAE macam kita bagi tahu tadi, GAE 10 kali, harga dia by unit 250. Harga ni berubah, 250 ni USD. So kita bayar dalam ringgit, akan berubah-ubah lah bergantung kepada currency. Okey. Jadi bagaimana kita tahu pasal produk, pembiayaan yang diberi adalah 9% 9 lagi pembiayaan yang diberi kena dikenakan adalah
dikenakan management fee ataupun profit rate sekarang 3.5%. Okey. 3.5% daripada pembiayaan yang diberi. So bersamaan dengan 2,250 pembiayaan tadi, untuk dapatkan total semua 2,500. Sebab GAE 10 kali ni satu unit 250, untuk dia digandakan 10 kali dia jadi 2,500. Tapi kita bayar 250 je. So lagi 9 unit 2,250 ni dibiayai oleh Bullion Bank. Tetapi dikenakan yuran pengurusan ataupun profit rate dengan kadar 3.5% setahun, pro rate, dikira pro rate 35%. So bersamaan dengan $78.75. Okey, untuk satu unit. Jadi untuk satu unit GAE, okey, jumlah yang perlu dibayar adalah satu unit GAE 328.75. Ini modal yang kita kena bayar. 250 tambah dengan 78.75. Dia jadi 328.75. Okey, itu adalah modal yang kita kena bayar, dan harga inilah bergantung kepada currency semasa juga. Okey. Untuk management fee ni memang dikenakan bayaran siap-siap untuk JE 10 kali. Okey, untuk JE 10 kali dikenakan yuran pengurusan ni bayar in advance. 78.75 ni, so kena tambah dengan 250. So modal kita dalam USD 328.75. Lebih kurang rate sekarang dalam 1,500 lebih macam itulah. Okey. Itu untuk satu unit. 3 unit, 5 unit ke, kali je lah berapa banyak yang kita kena bayar kan. Okey. Tengok cara untung pula. Kira kalau kata akaun dah untung, nak terminate kan, tak payah kita nak cari referral ke apa ke kan. Boleh tengok kira-kira sendiri. Cara dia mudah je. Buka tengok dekat situ, net cash out tambah dengan profit rate refund. Okey, tolak dengan modal kita, bukan initial investment, tolak dengan modal kita. So, kejap saya cuba cari sistem tadi balik. Nampak tak? Kita tengok yang ini pula. Untuk tengok JAE, pergi kepada JAE, kita ambil JAE list. Okey. Dia punya tadi, apa? Dia punya formula tadi. Net cash out tambah dengan profit rate refund. Kan? So, kalau kata tengok, net cash out kita dah melebihi initial investment. Itu je. Formula paling senang sekali. Net cash out kita ni dah lebih initial investment.
So barulah kita boleh start buat kira-kira. Macam yang ni belum lagi ni biar je lah. Kan? Yang ni 1363 lah ni. Dah lebih daripada initial investment. Initial investment ini bermaksud jumlah unit. Jumlah unit. Jumlah unit. Total jumlah unit lah. Maksudnya kalau kata 250 ni 1 unit. Ni 3 unit. Total jumlah unit. Bukan kata total yang kita bayar. Belum. Bukan. Yang ini sebab kita bayar tadi kita termasuk sekali dengan management fee, profit rate refund tadi kita termasuk sekali 328. Yang ini dia cuma bagi tahu jumlah unit apa ni ya jumlah keseluruhan unit. 1 unit, 3 unit, 2 unit. Yang ni 5 unit. Okey. Untuk yang ni senang aja kalau nak tengok untung rugi memang cukup senang. Kalau kata tengok lepas ni harga mencanak ke apa ke naik kan, tak apalah. Tak payah telefon referral kita. Kan? Tak payah nak telefon siapa-siapa. Tengok je. Senang je saya nak tunjuk ni. Klik je dekat link kuning ni. Kan? Kat link kuning ni dia akan bagi tahu siap-siap. Okay? Kita beli pada harga 6306 apa semua. Dia bagi tahu siap-siap. Ini jumlah yang saya bayar gitu. Untuk 5 unit ni. 762045. Ini jumlah yang saya bayar. Okay? So, kita ambil lah jumlah ni. Tulis siap-siap kalau nak kira kan. Tulis siap-siap. Jadi, kita back balik. Kita pergi balik. Kita pergi balik dekat butang action ni. Kita pergi kepada terminate. Okay. Pergi kepada terminate. Kita tahu jumlah kita tadi berapa? Jumlah kita tadi berapa? 5 unit kah? Sini pun ada tulis. 5 unit. Tekan je 5 unit. Kita pun submit. Okay. Berapa jumlah saya akan dapat? 8,021.34. Okey, cuba kita tengok. Cuba kita buat kira-kira. 8,021.34 tolak dengan tadi saya tulis 7620.45. Jadi RM400. Perbezaan dia 8,021.34 tadi tu dengan yang saya bayar 762045 tadi tu, yang saya bayar 762045 untuk 5 unit sekali dengan management fee. Okey. Sekali dengan management fee yang saya bayar tadi tu dah sekarang bernilai jika saya terminate RM8,021.34, yang mana apa nama ni, keuntungan dia dalam RM400 untuk 5 unit. Cuma saya tak terminate lagi tu sebab tak capai lagi lah, tak capai lagi pada apa yang saya nak. Macam tu lah. Dah selesai. Kalau kata nak terminate, boleh terminate. Dah kata kan, contoh kita dah buat tolak tadi tu, contoh jumlah sini dah ada 10,000 contoh. Kan? Malaysia ringgit yang ni dah 10,000. Yang ni kan 10,000. Tolak dengan 7,620 tadi. Contoh. Dah banyak mana kita dapat. So, perbezaan tu keuntungan kita lah. Kan? Tu je. Simple lah. Dah. Tekan ni. Tengok kita boleh pilih termination action ni nak masuk float ke? Nak masuk bank account. Tapi, kita sarankan masuk float. Terus dia akan masuk. Masuk bank ni 3 hari, 5 hari. Takut lambat. Kalau dah ramai-ramai orang terminate, takut jadi lambat. Bila lambat je, kalau yang tak biasa terminate ni mula kan kata scammer lah apalah kan. Tapi setakat ni memang tak ada, tak pernah tak masuk kepada apa ni, user yang terminate kepada bank. Tak pernah tak masuk. So bila masuk float account ni kan, dia akan terus masuk dan kita buat daripada float account tu baru kita withdraw kepada bank. Itu pun lagi cepat juga. Kalau tak nak juga, macam ni lah. Pilih lah bank mana-mana. Masuk bank, submit. Dah selesai. Itu sahaja. Agak-agak rasa-rasa boleh faham tak?
Atau ada apa-apa nak tanya? Yang lain-lain tu kita katakan lebih kepada teknikal yang Ada soalan ke? Cik, ya cik. Saya nak tanya profit rate to date tu maksudnya apa ya? Itu adalah management fee ya yang kita akan dapat balik. Dia tolak pada kita. Refund balik lah. Dia refund balik kepada kita sebab benda tu akan berubah-ubah. Sebab kita dah bayar kan, kita dah bayar untuk setahun kan. Kita dah bayar untuk setahun. Sebab ni nampak banyak lah sebab 5 unit macam tu lah. So benda ni akan dapat balik kepada kita. Kalau buka besok, contohlah buka besok dia akan berkurang. Sebab esok hari lain. Macam tu. Sebab kita pakai pro rate, kita by hari. Then kalau macam kita hanya 20 hari kita buat GAE ni, and then the remaining 340 hari lagi back kepada kita balik. Itu dia. Jadi lagi lama lagi sikit lah kita akan dapat. Betul. Okey. Kira kalau macam tahun kedua dia akan jadi positif lah ya? Tahun kedua dia akan jadi negatif sebab kita kena bayar balik. Tapi kalau tengok dekat situ dia akan jadi positif lah kan sebab dia tambah. Kita kena betul lah betul. kot. Betul lah, betul. Di sistem akan jadi positif lah. Akan jadi positif sebab mana kita kena tambah. Betul. Okey, baik. Kita kena bayar. Untuk tahun pertama je kita dah bayar, tahun kedua dengan keuntungan tu akan bayar kat dia. Betul. Okey, baik. Terima kasih tuan. Okey, sama. Ada soalan lagi, cara kira persen untung macam mana? Untuk JAE ni lah. Kalau contoh macam Didi Ali Bunyut ni kan, berapa dia punya, berapa persen keuntungan? Okey, kalau dari sini tadi kita tengok jumlah kita tadi 8021.34. Okey, tolak dengan modal kita 7620.45. Okey, sama dengan 8021.34 tolak dengan 7620.45. 489 sen. 400.89 bahagi dengan modal kita. Bahagi dengan modal 7620.45 kali dengan 100. 5.2% je. So untuk nak kira dia, kita dapatkan keuntungan tadi, kan? Profit tadi yang kita dapat tadi daripada 8021.34 ni tolak dengan 7620.45 tadi kita dapatlah 489. Okey, untung bersih kita tu 489 tu. Bahagi dengan modal. Modal kita 7620.45 kali dengan 100. 5.2%. Saya target 10% baru saya jual lah. So tak capai lagi, saya tunggulah gitu. Tapi tak tahulah kalau turun-turun lagi kan nanti kan. Faham tak? Agak menjawab tak soalan tu untuk kira persen tu? Gitu je persen ni. Daripada untung bersih bagi dengan modal kali dengan 100. Dapat untung ni persen. Alright. Jelas tuan. Okey. Terima kasih. Terima kasih kerana bertanya. Okey, ada soalan lain ke? Kalau ada soalan lain bolehlah open mic ke ataupun tanya di ruangan komen pun boleh. InsyaAllah kita akan bantulah. Okay, nampaknya macam semua dah faham ni. Encik Didi Alim. Kebanyakannya dah faham ni. Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah kalau semua dah jelas dalam pembentangan Cik Didi Alim tadi, jadi terima kasihlah kerana meluangkan masa dan belajar cara-cara untuk kira Maaf, tadi. saya ada soalan last. Okey, boleh. Okey. Mungkin dah jawab tadi kot tapi saya jual lambat, so saya nak tanya balik.
Kalau nak top up GSA daripada float account kena 7% spread juga ke? Betul, betul. Kena. Yes, kena juga. Okay. And then ikut harga semasa lah ya? Ya, betul. Okay. Okay, Hmm. baik. Terima kasih. Alright, sama-sama. Okay, ada soalan lain ke sebelum kita berikan Cik Didi Alim kata-kata akhir sebelum kita menamatkan sesi pada malam ni lah. Jadi kita Maaf, saya pun ada ya ada. terakhir. Boleh Okey. ke? Boleh. Boleh Okey, tanya. saya Ahmad. Ini berkenaan dengan GAE. Dan kalau kita baru beli, kita boleh tengok dekat dalam list. Betul? Dan apabila kita Betul, decide, katakan 3 bulan lepas ataupun bila kita ada masa tempoh 12 bulan, iaitu maturity date lah. Dan kalau kita terminate dalam salah satu daripada bulan sebelum 12 bulan tu, bila kita dah terminate, tapi kita lupa bila kita beli. Kat mana kita, maksud saya, kita lupa bila tarikh kita beli dan harga kita beli. Sebab saya ada cuba satu, terminate, memang kita ada dalam GAE, list ada terminate. Tapi nak tahu asalan dia masa kita beli tu bila dan juga harga masa kita beli setelah kita terminate. Kat mana nak tengok tuan? Saya rasa tak ada lah. Kalau dah terminate, kalau kat termination list pun dia Jadi memang kita tak ada memang lah. tak dapat tahulah, maksudnya bila kita dah Memang tak ada. terminate, Memang tak ada. memang Kalau kita tak dekat ingat lah. termination list pun dia tak ada secara detail sangat. Melainkan kalau kita simpan rekod, kita screenshot masa kita beli atau kita simpan receipt dia tu lah. Betul tuan, betul. Betul. Dia tak ada dia tak ada rekod yang tu. Yalah sepatutnya lah kalau termination list tu dia sekali kan benda tu kan. Tapi tak ada. Memang tak ada. Termination list tu dia akan beritahu bila payment made dan sebagainya dan Itu tarikh. saja memang. Saya pun terminate pernah lah. macam ni dengan sama macam tuan pengalaman, tapi dah terlepas kata. Kita nak explain ke kawan kan. Kita tanya, tengok aku beli 4 bulan, dah terminate dah, tapi dia tengok mana bukti beli 4 bulan lepas. Payah. Okey. Faham, Jadi saya faham. sebelum terminate tu kita kena screenshot lah siap-siap kan sebelum kita betul-betul terminate kan. Macam tadi tu ada ruangan dia punya keuntungan apa semua. Jadi kat situ kita screenshot dulu baru kita terminate. Untuk selamat lah. Memang dah ada dalam terminate list. Maksud saya masa kita dah terminate tu, kita tak boleh nak ada rekod yang masa kita beli awalan tu. Kalau sekarang ni memang tengah ongoing punya masih ada dekat dalam list, kita boleh tengok maturity date dia. Betul, maksudnya kita kena kita kena screenshot sebelum kita nak jual lah. Ya, betul. Satu-satu rekod tu kita kena ada database sendiri lah, insyaAllah. Betul. Betul. Terima kasih. Saya nak pencerah, saya ingatkan kalau Tuan Alim ada cara dah mana-mana ke nak cari tu, saya dah cuba cari, memang tak jumpa. Memang tak ada. Okey, baik, terima kasih. Minta maaf. Okey, sama-sama. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akhiri dulu kan sesi Zoom kita malam ni kot. Ya, betul. Boleh bagi kata-kata akhir lah Cik Didi Alim sebelum kita menamatkan pada hari ni. Okey, tak ada apa. Terima kasih banyak yang bersama. Okey. Yang tak sempat ataupun tengok mungkin separuh jalan, boleh tengok besok kita ada rakaman, boleh tengok balik mana yang tidak faham apa semua, boleh tengok balik, boleh ulang-ulang kaji balik sebab benda ni tak susah mana pun. Yang penting kita ada inisiatif kita sendiri nak tengok benda tu, boleh belajar mana kira untung tu ya cukup. Tak adalah kata beria sangat dan juga kita tahu potensi macam market apa semua tu bolehlah sikit tu, tapi tak sempat mana nak tunjuk. Sebab ni pun pakai laptop lain jadi susah. Kalau pakai tablet tu senang, saya nak tunjukkan graf tu kalau boleh. Sekadar untuk berkongsi je potensi market. Kan kalau capai pada harga paling tinggi apa semua kita boleh tengok dari segi percentage dia. Itu saja, tak ada apa sangat. Tetapi yang penting sekali kita tahu akaun kita, boleh manage akaun kita sendiri, tahu untung rugi cukup. Tu je untuk yang proses ni. Selebihnya tu proses pembelajaran tu memanglah orang kata ambil masa sikit apa semua, dan kalau kata kita sebagai konsultan tak apa masalah, tak ada masalah lah, maknanya kita terus belajar, kan? Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak Najmi. Okey, terima kasih Didi Alim. Okey, kepada semua 71 orang masih lagi stay dalam sesi Zoom kita, terima kasih kerana sudi join kita punya kelas sampai habis. Jadi sebelum saya habiskan sesi pada malam ni, saya nak bagi
iklan sikit lah. Okay, minggu ni kita akan ada buat pada hari Sabtu ni kita ada consultant punya session, special session, and then itu punya session tu adalah speaker-speaker hebat semua. Jadi kita tak buat kelas BOP physical di office. Itu special lah untuk minggu ni. Jadi kita tutup untuk minggu ni. Jadi kita akan buka pada minggu depan lah. Macam biasa. Jadi sesiapa yang ingin datang ke kelas Zoom kita, kelas physical BOP kita di IOI Conizion, okay, nanti kita akan keluarkan poster yang baru untuk next week. Jadi boleh datang secara fizikal, kita jumpa, kita bincang depan-depan macam mana kita cerita A to Z, cara nak nak manage sistem kita, nak tahu background QM yang lebih lanjut kan. Jadi tak ada masalah, kita akan setiap minggu kita ada, insyaAllah, cuma minggu ni je tak ada. Jadi kita juga akan buat kelas BOP physical road tour special dekat KK Kota Kinabalu di Universiti Malaysia Sabah, insyaAllah, di KK lah. Jadi itu berlangsung pada 18 hari bulan 11. Jadi siapa-siapa yang ada di Sabah dan Sarawak, insyaAllah boleh Roger kita orang, tim TGC, dan kita orang akan bantulah untuk dapatkan seat dekat sana. Okay, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Kita akhiri dengan surah Wal-As. Alright, terima kasih semua atas kedatangan anda pada malam ini, dan kita akan jumpa di next week pada hari Isnin. InsyaAllah kita akan back to know your product macam biasa. Then see you guys hari Isnin lah. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum.